Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Ahmad Zamri dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan Pendidikan Islam akan membentangkan kajian fenomenologi. Ahli kumpulan kami iaitu saya, Siti Nur Fitri, Muhammad Nashrin, Aziana, Fatul Izzati, Nur Farahin, Farhazwani dan Siti Nur Azimah. Okey, kita mulakan dengan apa itu fenomenologi. Kajian fenomenologi merupakan kajian yang berfokus mengkaji pengalaman individu seperti yang dinyatakan oleh penyelidik yang menggunakan kaedah fenomenologi berusaha untuk memasuki dunia konsepsi individu yang diselidik. Begitu juga penyelidik fenomenologi berusaha untuk memahami maksud sesuatu kejadian serta interaksi orang awam dalam situasi yang tertentu. Ini bermaksud penyelidik itu cuba untuk mendalami atau memahami peristiwa dan kaitan orang-orang yang di sekelilingnya dalam satu situasi yang tertentu. Okay, next. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu realiti, peristiwa atau pengalaman. Ia juga menekankan kajian bagaimana pengalaman harian mempengaruhi dan membentuk perlakuan manusia, iaitu mengkaji pengalaman hidup individu dalam sesuatu fenomena. Bagaimana manusia mentafsir dan memberi makna terhadap perkara atau peristiwa yang mereka alami dan lalui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengkaji seharusnya meletakkan diri mereka dalam situasi individu tersebut untuk lebih memahami tentang sesuatu fenomena ataupun peristiwa. Yang seterusnya, matlamat pendekatan fenomenologi adalah untuk memahami subjek kajian melalui pandangan atau perspektif mereka. Fenomena mungkin merupakan sesuatu peristiwa, situasi ataupun pengalaman. Next. Terdapat 5 ciri kajian fenomenologi. Yang pertama, mengenal pasti pengalaman yang dikongsi iaitu pengkaji cuba mencari seorang ataupun lebih yang mempunyai pengalaman yang sama. Yang kedua, mencari pengalaman yang bersifat universal iaitu bersifat sejagat. Yang ketiga, mengenal pasti pengalaman yang dikongsi antara pelbagai individu yang mengalami fenomena yang sama seperti yang pertama tadi iaitu mengkaji beberapa individu yang mengalami pengalaman yang sama. Yang keempat, mencari intipati daripada pengalaman. Yang kelima, membuat cacatan berkaitan pengalaman yang mereka alami. Seterusnya terdapat 5 step kajian fenomenologi. Yang pertama, mencerita dan berkongsi pengalaman tentang peristiwa. Yang kedua, mengubah pengalaman hidup menjadi pengalaman yang akan dipersetujui. Yang ketiga, kodkan data, kemudian masukkan ke dalam bentuk bertulis dan membuat pengesahan data. Dan terakhir sekali, buat penggabungan bagi semua maklumat untuk didokumenkan. Seterusnya, rakan saya Aziana akan membentangkan slide yang seterusnya. Sekarang kita akan beralih kepada objektif kajian pula. Okey, macam mana kita nak tulis objektif kajian untuk kajian fenomenologi? Okey, yang kita tahu objektif kajian yang pertama menentukan hala tuju kajian. Okey, ini kita semua tahulah. Objektif kajian ini ialah untuk kita tahu, pembaca tahu apa itu tujuan kajian tersebut. Yang kedua, objektif kajian mestilah lengkap, ringkas dan khusus. Okay, yang ketiga, objektif kajian dibina berdasarkan pernyataan masalah. Yang keempat, objektif kajian bagi kajian fenomenologi mengandungi kata kerja yang bersifat penerokaan iaitu exploratory verb. Okay, exploratory verb ni saya akan jelaskan pada slide yang seterusnya. Okay, yang terakhir, ayat objektif menggambarkan penerokaan ke arah memahami sesuatu fenomena. Okay, ini kita semua tahu sebab kita sedang melakukan kajian fenomenologi. Tetapi kajian fenomenologi ini adalah tertumpu kepada pengalaman atau fenomena terhadap seseorang atau individu. Okay, seterusnya. Okay, slide ini menunjukkan keywords iaitu apa kata kerja yang digunakan untuk membuat objektif kajian bagi kajian fenomenologi. Okay, yang pertama untuk meneroka. Okay, kebanyakan kajian kualitatif termasuk kajian fenomenologi menggunakan
kata kerja meneroka, untuk meneroka, to explore or to discover. Yang kedua untuk mengkaji, to examine. Yang ketiga untuk mengenal pasti, to identify. Yang keempat untuk menjelaskan, to clarify or illustrate. Yang kelima meneliti. Yang keenam untuk memahami. Okey, yang saya tandakan betul itu ialah yang selalunya yang kita gunakan. Okey, seterusnya. Paparan slide ini menunjukkan contoh bagaimana untuk kita membina objektif kajian. Okey, jika dilihat dalam kotak tersebut, saya mengambil contoh daripada buku John Creswell 2014 iaitu Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Okey, kalau kita tengok ada kata kunci yang berwarna merah menuju kepada kata kerja, yang berwarna biru fenomena, peristiwa atau pengalaman, yang berwarna hijau peserta kajian atau individu, dan yang warna biru yang terakhir adalah lokasi kajian. Okay, kita tengok pada contoh yang pertama. Untuk mengkaji, kita menggunakan kata kerja. Okay, kesan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ialah satu fenomena yang tengah berlaku sekarang, yang kita tengah alami terhadap pembelajaran. Pembelajaran siapa? Siapa individu tu? Murid sekolah rendah di mana lokasi kajian? Di pedalaman Sarawak. Yang kedua untuk meneroka. Meneroka kata kerja. Fenomena aplikasi TikTok dalam kalangan remaja di Malaysia. Boleh tengok persamaan warna kepada yang kata kunci atas tu. Seterusnya, tuan bentang seterusnya. Okey, seterusnya ialah cara persampelan. Seperti yang kita tahu, untuk memulakan suatu kajian, kita perlu memilih sampel dahulu. Sampel diambil daripada populasi. Maksud populasi ialah satu set lengkap semua kumpulan manusia, nombor, komuniti, bakteria dan sebagainya yang memenuhi spesifikasi. Seterusnya, sampel bermaksud sebahagian daripada populasi tanpa mengambil kira sama ada ia dapat mewakili populasi ataupun sebaliknya. Kita boleh tengok contoh dalam gambar tersebut, population banyak, ramai, dan sampel diambil sebahagian daripada populasi. Dalam jadual di sebelah tu kita boleh tengok macam mana berapa jumlah sampel yang boleh diambil daripada satu-satu populasi. Kita boleh menggunakan kaedah persampelan tidak rawak, persampelan kota, persampelan bertujuan dan persampelan snowball. Okey, persampelan kota, populasi dibahagikan kepada beberapa kumpulan atau strata yang berdasarkan kepada sifat-sifat seperti pendapatan, umur, ras dan jantina. Maksudnya di sini, penyelidik menentukan strata yang sesuai dengan kajian. Penyelidik menentukan kuota bagi setiap strata seimbang dengan perwakilan. Kaedah ini dia agak jimat dan mudah ditadbir, di mana populasi dibahagikan kepada beberapa kategori melalui kaedah temu bual. Seterusnya ialah persampelan bertujuan. Persampelan ini memberi tumpuan kepada ciri-ciri tertentu dan sesuai dengan fokus penyelidikan yang ingin dilakukan. Tidak semua kajian lain dalam populasi dipilih oleh pengkaji sebagai responden. Yang ni persampelan adalah bias. Persampelan bias bermaksud sampel yang dipilih mempunyai ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan oleh pengkaji saja. Yang ni adalah contoh. Table saya peroleh daripada buku Creswell juga. Types of purposeful sampling, persampelan snowball. Okey, persampelan snowball ini agak mudah. Responden kajian diminta untuk mencadangkan subjek lain yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk kajian. Maksudnya pengkaji hanya akan pilih seorang, kemudian yang seorang ataupun beberapa, dan kemudian yang responden ini akan memilih mencadangkan subjek lain. Sampel bermula kecil tetapi bola salji menjadi sampel yang lebih besar melalui penyelidikan. Sebagai contoh, jika kita nak mengkaji fenomena murid yang merokok di sekolah, kita dapat ambil seorang atau dua orang yang merokok, kemudian kita tanya kepada dia siapa lagi rakan-rakan yang terlibat. Dari situ kita akan dapat jumlah responden kajian yang diperlukanlah untuk kajian. Okey, seterusnya kita beralih kepada pembentang seterusnya. Dalam kaedah fenomenologi, terdapat instrumen
temu bual mendalam bagi mendapatkan data dalam kajian. Dan bagi instrumen temu bual mendalam, penemu ramah menjalankan temu bual yang terperinci berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. Garis panduan tersebut bolehlah melalui kajian-kajian rintis dan juga panduan-panduan melalui teori-teori terdahulu. Apa yang disebutkan oleh responden merupakan data penting bagi kajian. Setiap kata dicatatkan kata demi kata. Pengkaji boleh memperoleh kefahaman yang meluas dan sempurna dengan cara mendalami sebuah topik tertentu. Antara ciri-ciri temu bual mendalam ialah responden yang lebih kecil digunakan, pemerhatian yang lebih lama tentang respon yang diberikan, pengkaji boleh memberikan keterangan yang terperinci tentang sebab di sebalik jawapan responden. Next. Ciri-ciri lain dalam temu bual mendalam ialah temu bual mendalam bersifat lebih luas, terbuka, ada yang berstruktur, ada yang tidak berstruktur ataupun separuh berstruktur dan tidak semuanya bersifat tetap. Isinya ialah pertemuan berulang kali. Kalau nak mendalam, berulang-ulang kali dibuat secara langsung antara pengkaji dan subjek pengkaji. Tujuan utama temu bual mendalam ini adalah untuk memahami pandangan subjek pengkajian tentang kehidupan, pengalaman atau situasi subjek pengkajian, iaitu responden itu tadi. Dalam merekod dan menilai data temu bual, terdapat 3 cara, iaitu yang pertama, boleh merakam temu bual dengan menggunakan pita rakaman ataupun mana-mana peranti seperti telefon bimbit. Yang kedua, mengambil nota lapangan semasa sesi temu bual, menulis seberapa banyak maklumat temu bual yang dapat diingat sebaik sahaja selesai menemu bual. Semua jawapan informan hendak direkodkan sama ada melalui buku nota catatan lapangan atau melalui pita rakaman yang telah dirakamkan tadi yang kemudiannya akan ditranskripkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Izzati binti Muhammad Tahir akan meneruskan pembentangan kedua berkaitan dengan instrumen kedua yang digunakan dalam kaedah kajian reka bentuk fenomenologi, iaitu instrumen pemerhatian. Kebiasaannya pemerhatian ini dijalankan apabila situasi temu bual itu berlaku. So bila temu bual itu berlaku, maka di situ penyelidik juga akan memerhatikan setiap tingkah laku responden tersebut dengan secara lebih mendalam. Menurut KINDA 1981, pemerhatian dianggap sebagai instrumen ataupun alat kajian apabila yang pertama digunakan untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. Yang kedua digunakan bagi menjawab persoalan kajian. Yang ketiga dirancang dengan rapi. Yang keempat direkod secara sistematik. Dan yang kelima diperiksa serta dikawal kesahan dan kebolehpercayaan. Next. Tujuan pemerhatian menurut Nur bin Muhammad Taib 2000 menjelaskan pemerhatian dilakukan bertujuan untuk mengumpul data-data non-verbal bagi meneliti situasi atau kejadian sebenar di samping memikirkan secara kritikal terhadap tingkah laku informan. Tujuan pemerhatian yang pertama adalah mengkaji interaksi yang kompleks dalam latar sosial yang sebenar. Yang kedua, merekod perlakuan sebenar mengenai siapa, apa, mengapa, kenapa dan bagaimana ia berlaku. Yang ketiga, menyaksikan sendiri secara nyata terhadap sesuatu perkara ataupun peristiwa secara langsung dan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kepakaran dalam membuat interpretasi tentang apa yang diperhati. Dan yang keempat, merakam tingkah laku sebenar. So, saya hanya mengambil satu teknik pemerhatian yang berkaitan dengan kaedah fenomenologi, iaitu teknik participant observation. Ia adalah antara salah satu daripada teknik pemerhatian yang baik yang boleh digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data yang lebih baik. Okey, teknik ini adalah bersifat pemerhatian terbuka bagi mengesan sesuatu perkara yang ingin difokuskan atau dengan kata lain menggunakan teknik participant observation di mana penyelidik tersebut akan masuk ke dalam kumpulan responden ataupun informan dan informan tahu kehadiran penyelidik bagi membuat pemerhatian dalam situasi yang sebenar. Merekodkan pemerhatian. Cara merekodkan pemerhatian ada dua. Yang pertama adalah menggunakan video rakaman dan yang ketiga membuat menggunakan catatan pemerhatian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Hazwani. Binti Ifindi akan membentangkan tentang analisis data yang bersesuaian yang boleh digunakan dalam membentangkan dapatan kajian bagi kajian fenomenografi. Analisis data yang bersesuaian bagi kajian fenomenografi ini menggunakan pendekatan induktif yang dikenali sebagai hermeneutik
fenomenografi. Hermeneutik di sini bermaksud membuat ilustrasi dengan mengelompokkan persamaan dan perbezaan ekspresi pengalaman yang dilalui dari sudut pandangan sampel. Ini merupakan cara analisis data penyelidikan fenomenografi oleh Saljo 1988. Data-data yakni jawapan sampel dianalisis menggunakan pendekatan induktif iaitu hermeneutik fenomenografi yang tidak mendasarkan kepada sebarang hasil tertentu. Hal ini penting kalau kita meletakkan, sebagai pengkaji telah menetapkan terlebih dahulu jawapan-jawapan yang diberikan oleh sampel ataupun sebaliknya, ianya tidak akan memberi makna kepada kajian kita. Okay, tujuan penggunaan penyelidikan fenomenografi ini untuk menggambarkan pengalaman perbezaan sebenar sampel. Kita kena ingat, ini adalah tujuan kita melakukan penyelidikan fenomenografi. Okay, bagi pembentangan ini banyak model yang diperkenalkan untuk menganalisis data kajian fenomenografi, tapi untuk pembentangan ini saya telah memilih langkah-langkah analisis data yang diadaptasi daripada kajian Wan Nuzah Wan Ali pada tahun 1995 dalam kajiannya, iaitu untuk memahami pembelajaran menerusi penyelidikan fenomenografi. Yang pertama, Wan Nuzah Wan Ali telah menekankan untuk membaca jawapan setiap sampel berulang kali dan mengenal pasti kategorinya. Hal ini penting untuk kita benar-benar memahami apa yang dimasukkan oleh informan tadi, yang dimasukkan oleh sampel kita. Okay, seterusnya kategori dicatatkan beserta pernyataan ataupun ekspresi yang ditunjukkan oleh sampel. Sebab tu tadi kita menggunakan instrumen yang sesuai lah untuk kajian ini. Instrumen yang pertama tadi ialah intermobual dan yang kedua adalah pemerhatian. Kedua-dua ni penting untuk kita sebagai pengkaji untuk menganalisis data yang kita perolehi. Pernyataan yang membaikkan kategori dikumpulkan menurut persamaan dan perbezaan. Data-data mentah tadi tu yang kita dah perolehi daripada jawapan-jawapan sampel, kita kena membuat kategori dan seterusnya membuat tema kepada setiap kategori yang telah kita kumpulkan. Kemudian pengkaji perlu menentukan garis pemisah di antara setiap kategori. Yang ketiga, mengenal pasti variasi yang wujud dalam setiap kategori dan disusun mengikut hierarki. Contohnya setiap jawapan sampel tersebut mungkin mempunyai maksud yang sama tetapi penggunaan ayat, perkataan yang dipilih adalah berbeza. Dan peratusan sampel yang menjawab mengikut tema yang sama tu adalah berbeza juga. Jadi kita akan menggunakan hierarki berapa peratus yang menggunakan ataupun menyokong setiap tema yang telah kita tetapkan untuk menentukan balik kepada jawapan-jawapan tersebut. Dalam data analisis ni, pengkaji tersebut hendaklah menekankan kesahan tu. Maksudnya setiap pengkaji selepas dia menganalisis data, dia perlu untuk mencari penyelidik lain, 2 ataupun 3 orang lah, untuk turut sama-sama mentranskripsi data yang diperolehi dan membandingkan perolehan data tersebut. Sekiranya data yang diperolehi oleh setiap pengkaji itu menunjukkan perkara yang sama, analisis data yang sama, maka jawapan data analisis tersebut boleh diterima. Okay, itu sahaja dari saya. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. To an explainer on phenomenology. At its most basic, phenomenology is the study of lived experience. As its name suggests, phenomenology is concerned with the study of phenomena that arise from the experience of being in the world. Okay, Assalamualaikum. Apa yang boleh disimpulkan dari video tersebut tadi ialah fenomenologi merupakan suatu kajian tentang pengalaman dalam kehidupan ini. Definisi fenomenologi ialah kajian tentang fenomena yang berasal daripada pengalaman hidup di muka bumi ini. Seorang tokoh pada awal abad ke-20 iaitu Edmund Husserl pernah menyatakan pendapat beliau di dalam kajian tentang fenomenologi ini, iaitu fenomenologi ini adalah hasil pecahan daripada sistem Cartesian yang menjurus kepada adanya perbezaan dalam outer reality dan individual experience of reality. Dengan erti kata lain, fenomenologi dilakukan untuk memahami kehidupan luar. Hal ini demikian kerana fenomena yang berlaku adalah diinterpretasi oleh kesedaran manusia itu sendiri. Realiti dan kesedaran manusia adalah
saling berhubung kait di mana ianya akan terhasil dari pemahaman manusia itu sendiri. Seterusnya kita akan melihat contoh-contoh artikel yang ada menggunakan kaedah fenomenologi dalam penulisan mereka. Ini adalah semua rujukan yang kami gunakan dalam penulisan fenomenologi ini. Dengan ini maka berakhirlah pembentangan kami tentang kajian fenomenologi. Sekian, terima kasih.